Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman daiman. Haras nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut. Waljat dhahri fihi bidhkil hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yaghfiru dhamana 'abdihi. واستمسكت بالعروة الوثقى ربي وربي كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتقيت وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita ucap jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu untuk kuliah maghrib kita pada malam ini, insya-Allah. Salat Ahmad. Dan tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni ialah Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk kita, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih setinggi-tingginya kepada pihak surau. Salli ala Muhammad yang Salli ala Muhammad sudi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti masjid ataupun surau walaupun dalam tempoh keadaan PKP ini. Tak boleh kita nak buat melalui Salat Ahmad di masjid. Kita buat secara Salat Ahmad online di Facebook. Jadi Salat Ahmad kita Salat Ahmad tak apalah, macam ni pun keadaannya, kita pun okey je, janji
ilmu kita dapat kita sebarkan, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni ialah Isra' dan Mi'raj. Nizam Abdul Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bih Misbah, ahlan wa sahlan. Dan semua sahabat-sahabat mengikuti secara langsung pada pagi ni, pada malam ni, insya-Allah. Baik, Allah SWT. Jadi Salat Selamat, tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni ialah Isra' dan Mi'raj. Allahumma salli ala Muhammad. Pertamanya tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Isra' dan Mi'raj ini merupakan perkara gaib. Ya, salli ala Muhammad. Perkara gaib yang Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW cerita yang tak ada siapa pun yang tahu melainkan baginda Nabi SAW sahaja. Tak ada siapa yang tahu. Yang tahu hanya baginda Nabi SAW sahaja. Salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, maka ini disebutkan sebagai benda ataupun kisah-kisah gaib. Dan subhanallah, dia merupakan salah satu daripada perkara ataupun sifat yang perlu ada kepada orang beriman. Itu Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, yang mendirikan sembahyang serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, jadi sifat orang beriman, dia tahu, dia percaya kepada benda gaib. Dia beriman kepada benda gaib yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW melalui perantaraan baginda Nabi SAW ataupun melalui Al-Quran. Maka orang beriman, dia ada satu sifat ni yang tak ada kepada orang kafir, iaitu beriman kepada benda-benda gaib. Dan salah satunya ialah salli ala Muhammad, Isra' Mi'raj. Seperti yang lain, seperti syurga, cerita syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang hari akhirat. Semuanya tuan-tuan disebut bila benda gaib, maka perkhabarannya mesti main melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dia bukan jenis bentuk khayalan kita sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sandaran tentang kisah-kisah tersebut. Apa-apa cerita ataupun perkhabaran yang gaib yang tidak ada sandarannya sama sekali dalam Quran ataupun hadis, maka dia dianggap sebagai palsu ataupun tidak berasas. Ya, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama sekali kita kena ingat dalam perbincangan kita pada kisah Isra' Mi'raj ini, pertama, Isra' Mi'raj merupakan salah satu daripada perkara-perkara disebut sebagai perkara gaib. Bila sebut perkara gaib, dia mesti mai daripada hadis Nabi SAW ataupun dia mai daripada Al-Quran. Dan apabila dia mai daripada hadis Nabi SAW dan dia mai daripada Al-Quran, maka benda ni wajib kita imani sebagai orang-orang beriman. Salli ala Muhammad. Bila sebut orang beriman, benda gaib dia mesti percaya, dia mesti yakin sebagaimana Allah ceritakan sifat orang beriman, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada benda-benda gaib. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tiap-tiap tahun bila masuk aja waktu-waktu yang macam ni, maka kita akan bincang kisah yang sama dan kita ulang-ulang kisah yang sama. Namanya Isra' dan Mi'raj. Jemu tak? Tak jemu tuan-tuan. Tak pernah jemu. Pasal apa? Sebagai Allah Muhammad, tuan-tuan, dia salli ala Muhammad, apa? Nak menambah keimanan kita kepada kisah-kisah tersebut. Salli ala Muhammad, tuan. Dia kalau macam mana nak cerita tentang Muhammad kita ni, kalau orang tak cerita kat kita, kita pun tak teringat nak salah satu benda yang menambah keimanan kita kepada Nabi SAW, kasih sayang kita kepada baginda Nabi SAW, ialah mukjizat baginda Nabi SAW. Kehebatan dimiliki oleh Nabi SAW yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Maka tiap-tiap tahun kita dengar kisah-kisah Isra' dan Mi'raj ini, kita dengar kisah-kisah Nabi SAW, perjuangan hidup Nabi SAW. Kita dengar tentang kisah Allahumma salli hijrahnya Nabi SAW. Kita dengar tentang kisah maulidnya baginda Nabi SAW. Semua kisah-kisah baginda Nabi SAW ni bukan tidak ada tujuan lain melainkan untuk menambahkan keimanan kita kepada baginda Nabi SAW. Itu ideanya. Pasal apa yang tiap-tiap tahun diulang-ulang kisah-kisah yang sama. Ahlan wa sahlan Farizan Zamrian, Mulhaf, salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan, salli ala Muhammad. Lagi siapa lagi yang duduk dengan kita pada malam ni? Jadi saya nak ajak tuan-tuan semua sekalian, salli ala Muhammad. Bila malam ni program kita dianjurkan oleh surau Al-Jannah. Surau Al-Jannah, salli ala Muhammad. Maka saya nak ajak tuan-tuan, pertamanya untuk kita kongsikan, untuk kita kongsikan live video ni
untuk memberikan kegembiraan kepada pihak penganjur. Yang keduanya, tuan-tuan boleh follow page yang saya buat live pada malam ni, Surah Al-Jannah ni. Mungkin kita tengok dekat poster atas tu banyak kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh pihak surau, dan mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat daripada program yang dianjurkan oleh pihak Surau Al-Jannah ini, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur, mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk kami seluruhnya. Baik, kita dah sebut dah tadi, pertamanya apa? Isra' Mi'raj, kita kisah gaib. Yang kedua, bila kisah gaib, sumber dia mesti mai daripada Al-Quran dari Nabi SAW. Dan sifat orang beriman, bila dia mai daripada Al-Quran dari Nabi SAW, maka wajib kita imani. Dan itu menentukan bahawa keimanan kita kepada Allah SWT. Sifat orang bertakwa. Hawa karim, wa'alaikumussalam. Mahanum mahli, wa'alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Pasal apa nak kena percaya kisah? Siapa yang tak percaya Isra' Mi'raj? Semua orang wajib percaya kisah Isra' Mi'raj. Semua orang wajib percaya kisah Isra' Mi'raj. Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa wajib percaya? Pasal Isra' Mi'raj kisahnya kisah yang mutawatir. Kisah yang Allahumma salli, ulama tidak ada khilaf tentang wajibnya berlaku kisah Isra' Mi'raj ini. Adapun perdebatan, perbincangan tentang tarikhnya, bila, apa yang berlaku, apa yang Nabi SAW jumpa, yang tu ada lagi ada perbincangan, ada khilaf ulama tentang tu. Tetapi dalam bab berlakunya Isra' Mi'raj wajib berlaku dan kita wajib percaya. Wajib berlaku dan kita wajib percaya. Kak Nazatun Naina, dia malam-malam waktu maghrib ni memang subhanallah saya semua tuan-tuan. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang buat kuliah maghrib lah ni. Ni dia pun dia salah satu daripada hikmah PKP. Dan hikmah daripada PKP, ustaz-ustaz dah mula Allahumma salli ala Muhammad, mendalami ilmu online kan. Bukan sekat orang berniaga online. Ustaz-ustaz pun mula kuliah secara online. Malam-malam ni memang pekat berebut lah. Orang yang tengok tu orang-orang yang sama je. Salih ala si Muhammad. Jadi tuan-tuan bagi seorang sikit. Okey lah, alhamdulillah rabbil alamin. Salih sebab. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad. Maka tak apalah, tak mana pun tak apa, janji kita boleh mengambil manfaat ilmu. Baik. Ni lagi sekali kita ucap jazakumullah khairan katsira kepada surah Al-Jannah yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Dan tajuk yang nak kita bincangkan ialah Isra' dan Mi'raj. Okey, pasal apa wajib percaya? Pasal kisah berlakunya Isra' Mi'raj itu pasti berlaku. Wajib berlaku. Ulama tidak ada khilaf tentang berlakunya kisah Isra' Mi'raj. Adapun yang khilaf tentang peristiwa yang berlaku dalam Isra' Mi'raj itu ada khilafnya. Nabi jumpa siapa, Nabi tengok apa, yang tu ada khilaf lagi. Tarikhnya bila, yang tu ada khilaf lagi. Tapi benda berlaku, wajib berlaku. Sebab apa wajib berlaku? Pasal apa? Jangan ada siapa pun yang kata Isra' Mi'raj tak jadi. Jangan ada siapa pun kata yang Isra' Mi'raj tak jadi. Pasal apa? Pasal kisah tu kisah yang mutawatir. Kisah yang Allah cerita dalam Al-Quran, yang merupakan sumber dan dalil paling utama dalam agama. Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra' ayat yang pertama. Allah sebut Maha suci Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Lailan, pada malam hari. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu, yang Allah SWT kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir,
Sesungguhnya Allah jualah yang mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra, surah yang pertama. Tuan-tuan, mari kita tengok ayat ni. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut subhanalladzi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Pasal apa? Allah buat clearance siap-siap dah. So saya nak bagi tuan-tuan faham elok. Kita perbincangan kita ni banyak berkisah kisah ni je. Supaya kita faham elok-elok. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah, jangan ada pertikaian, duk sembang-sembang yang bukan-bukan tentang apa yang berlaku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isra Mi'raj ni. Nah, tuan-tuan sekalian. Yang pertama Allah kata apa? Subhanalladzi. Maha suci Allah. Allah nak bagi tahu satgi ni, yang nak cerita ni cerita yang tak masuk dengan akal kamu. Cerita yang kamu tak boleh nak guna akal untuk fikir. Walaupun keadaan tak masuk akal dengan kamu, tapi kamu wajib percaya sebab Allah Maha suci daripada sebarang kelemahan. Allah boleh buat lebih lagi daripada yang tu. Allah boleh buat lebih daripada tu. Allah clear siap-siap. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Allah kata apa? Asra bi abdi. Apa maksud asra bi abdi? Yang telah memperjalankan hamba dia. Ini pun tuan-tuan kena tahu, tengok elok. Bila Allah sebut yang telah memperjalankan hamba dia, maksudnya Nabi SAW bukan berjalan sendiri. Allahumma salli ala. Bila sebut sumber Al-Quran ni, tuan-tuan, sebut je sumber Al-Quran ni, wajib percaya. Awal-awal Allah apa dah? Ni Allahumma salli ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ni Quran yang kamu nak baca ni. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Quran yang kamu nak baca ni, yang kamu nak baca, buka Quran tu, buka la raiba fih. Tak ada sikit pun keraguan dekat dia. Walaupun dalam Al-Quran tu lagi nampak jumpa macam-macam cerita yang masuk akal, yang tak masuk akal, yang dulu, kini, yang ke depan. Sallallahu alaihi wasallam, yang nampak, yang gaib semua. Wajib percaya hatta satu huruf. Kalau tak beriman dengan satu huruf daripada Quran, Quran ni Alif Lam Mim. Pasal apa Alif Lam Mim ni tak ada makna apa? Tak payah pakailah Alif Lam Mim ni. Kita ambil tangzalikal kitab, tak boleh. Nak kata Al-Quran sampai macam tu sekali. Allahumma salli ala sayyidina tuan. Tuan boleh bayang tak cerita apa ni, sahabat-sahabat Nabi sallallahu sahabat-sahabat Allah, anak-anak muda yang ditidurkan oleh Allah 900 tahun. Saya sebut apa? Saya sebut apa ni, Ashabul Kahfi tu. Punya lama tidur, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. 930 tahun, kan Ustaz Jumat. Tidur punya lama. Allah Musa Jumat, tuan. Ashabul Kahfi ni bangkit tu lapak je. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan. Bangkit tu lapak je. Itu kalau orang yang kena koma ke apa, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, duduk baring atas katil, tak 309 tahun. Sorry lah, minta maaf, balik lah. 309 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang yang duduk terbaring atas katil tu, dah sekalian, berapa lama dah ni kat belakang ni dah jadi macam mana? Dah melepuh-lepuh dah kulit. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah macam merepuk dah kulit. Ini tidur 309 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. 300 tahun. Farizan Zamriyan, saya salah sebut tadi, minta maaf. Sallallahu alaihi Muhammad. 300 tahun, Allah sebut 300 campur 9 tahun. Ulama sebut, pasal apa 300 campur 9 tahun? Waalaikumsalam Zainun Tahir. Panjang tarik nama saya tu. Waalaikumsalam Ustaz. Saya Ahmad. Kalau pakai kalender apa ni, dia kan kalender ada dua, satu Syamsiah, satu Qamariyah. Kalau Qamariyah, sallallahu alaihi Muhammad, 300 tahun. Kalau Syamsiah, 309 tahun. Jadi Allah sebut 300 campur 9 tahun. Tu hebatnya Al-Quran. Dan tidur berapa lama? 300 tahun tidur. Allah sebut bangkit lapak je. Sampai ditanya, berapa lama kita tidur ni?
Sehari ke semalam lagu tu lah. Subhanallah tuan Ustaz Ismail. Percaya tak? Wajib percaya. Wajib percaya. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Salat Muhammad. Kalau tuan-tuan Allah Musa cerita pula tentang Nabi Musa AS dengan Yusha bin Nun waktu berjalan nak pergi cari Nabi Khidir AS tu, tiba-tiba nak tanda pertemuan, kata daripada sampai ke tempat tu, bila ikan yang duduk dalam bakui tu tiba-tiba melompat keluar daripada bakui dia, hidup balik. Ikan tu yang mati dah tu hidup balik. Percaya tak? Wajib percaya. Pasal apa wajib percaya? Pasal Allah cerita dalam Quran. Cerita pula tentang Bani Israel yang subhanallah dia buat pergi sembah anak-anak sembah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sembah anak lembu, sembah patung anak lembu tu. Lepas tu dihukum depa ni untuk depa taubat kena tikam, kena bunuh. Dan yang mati tu nanti hidup balik. Percaya tak? Wajib percaya. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Cerita pula tentang Nabi Musa AS belah laut. Terbelah laut tu. Nabi Musa dan lari. Laut mana? Laut Merah. Percaya tak? Wajib percaya. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Bila benda Allah cerita dalam Quran, wajib percaya. Salah satunya cerita Isra' Mi'raj. Allah bersebut tuan-tuan. Kisah Isra' Mi'raj. Allah cerita Asra bi'abdihi. Ini dia punya keyword dia. Imam At-Tabari dalam kitab dia, tuan-tuan cuba faham dan tuan-tuan cuba notekan, jot down apa yang kita bincang pada malam ni. Saya sebut dah awal tadi ni. Pertama kisah ni kisah Al-Quran. Kisah yang pertama kisah ni kisah gaib. Bila kisah gaib, dia mesti berdalilkan kepada sumber-sumber yang sahih. Sebab kita lain tak boleh nak pakai cerita bomo, cerita benda kita nampak dalam mimpi, cerita macam-macam. Jadi dia tak boleh nak jadi dalil yang berjali cerita. Kalau benda gaib, benda yang gaib, benda yang tak nampak, dia mesti mai daripada sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita bila mai daripada sumber Al-Quran dan Nabi SAW sahih, maka kita orang beriman wajib percaya. Salah satu benda-benda gaib, Isra' dan Mi'raj. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Sebab Isra' Mi'raj dia kisah yang tercatat dalam Quran. Dan diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka dalam Sallallahu Alaihi Muhammad, maka tidak ada khilaf bahawa kisah Isra' Mi'raj wajib berlaku. Baik. Dalam Al-Quran Allah cerita dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Subhanalladzi, Allah menyucikan dirinya daripada perkara-perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang kelemahan-kelemahan. Sebab apa yang Allah nak cerita ni, cerita benda-benda yang tak masuk di akal. Asra bi abdi. Ini keyword dia. Asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hamba dia. Ini tuan-tuan, Imam Tabari sebut tentang pandangan-pandangan bagaimana sifat Isra' Mi'raj, yang menyebutkan beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Isra' Mi'raj ini Nabi SAW berlaku roh dan jasad. Ada pula yang berpandangan bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku roh Nabi SAW saja yang berjalan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Namun Imam At-Tabari sallallahu alaihi wasallam memilih bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dengar elok nah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW malam tu tidur di rumah mak saudara dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengar kisah dia. Waktu Nabi SAW tidur di rumah mak saudara dia malam tu, lepas daripada lebih kurang waktu Isyak, sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW dibawa oleh Allah daripada Masjidil Haram tu, dikeluarkan daripada rumah dia, pergi pula dekat dengan kawasan Kaabah. Nabi SAW dibelah dadanya kali kedua oleh malaikat Jibril. Kemudian dibuka hatinya, sebagainya, dibuat pembersihan hatinya. Kemudian Nabi SAW naik burak. Nabi SAW pergi, subhanallah, pergi mana? Pergi ke Masjidil Aqsa, yang kalau naik unta perjalanannya mungkin 2 bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dan Nabi SAW balik pada malam yang sama. Lalu tuan-tuan sampai balik ke tempat dia sebelum pagi, dan dalam keadaan tempat tidur Nabi SAW itu masih panas, kesan daripada tidur Nabi SAW. Logik tak dengan akal? Tuan-tuan cuba jawab tengok. Logik dengan akal? Tak logik dengan akal. Sebab tu bila Nabi SAW balik, Nabi SAW nak cerita, para sahabat Nabi SAW diuji dengan kisah nak percaya tak percaya.
Dah lah duduk dalam situasi macam ni, duduk dalam tekanan orang musyrikin apa sebagainya. Tiba-tiba Nabi SAW buat cerita yang macam ni pula. Dah lah macam mana kami nak bawa ni. Waktu dipanggil ujian keimanan kepada para sahabat Nabi SAW. Okey, kita nak cerita, memang tak masuk dengan akal. Tapi boleh tak Allah buat? Boleh. Dalil dia dekat mana? Dalil dia dekat asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hamba dia. Tuan-tuan tengok dekat sini kisah dia. Saya tengah duduk kuliah ni, katalah saya tengah duduk kuliah ni, tiba-tiba main seekor semut dekat saya. Ni perumpamaan Tok Guru saya bagi. Saya bawa kisah macam mana dia cerita. Tiba-tiba main seekor semut ni dekat sini. Nampak semut seekor kan? Saya pun ambil semut tu, saya masuk dekat dalam botol. Masuk botol. Ni pukul 8.30 malam. Masuk dalam botol, saya pun masuk dalam kereta saya. Start kereta saya pederah balik ke Kidaf. Jadi saya duduk belakang ni, pederah balik ke Kedah lebih kurang 4 jam. Lebih kurang 4 jam. Ni pukul 8.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 saya sampai dah. Sampai kat Kedah 12.30 tu, kemudian saya pun rehat sat lebih kurang sejam. Kemudian Allah Musa Ismat, saya start kereta balik, saya patah balik main Melaka. Saya pukul apa? Waktu tu saya sampai di berapa? 12.30. Pukul 1.30 saya patah balik ni. 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30 saya sampai ni. Salih alaihi Muhammad. 5.30 saya sampai balik Muhammad Asfani, lebih kurang lah 4 jam. Oh betul, lebih kurang 4 jam. Ya benar sini pergi sana. Laju sikit dapat 3 jam setengah. Kalau tak berhenti. Jadi pukul apa? Pukul 5.30 saya sampai balik dekat Melaka ni. 5.30 saya sampai balik kat sana. Logik tak? Logik. Boleh buat? Boleh. Salih alaihi Muhammad. Sampai balik kat sini 5 jam. Sampai balik sini pukul 5.30 pagi. Saya pun tuan-tuan ambil semut ni, saya lepas balik. Dia pun berjalan balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia. Isteri dia, bini dia tanya dia. Dia tanya dia, Abang Mut lah ni semut kan. Abang Mut pergi mana semalam? Tak balik. Dia kata, aku pergi Kedah tu. Isteri dia agak kata apa? Abang Mut, biar betul Abang Mut. Abang Mut nak pergi Kedah semalam. Abang pergi Kedah, sungguh. Betul aku pergi Kedah. Sampai mana? Sampai kat Darul Faizin tu. Cuba abang cerita enggak, abang pergi lalu ke mana? Dia kata betul, aku lalu pergi tadi ni. Salih alaihi Muhammad. Lalu keluar ke mana tu? Lalu keluar ke Tol Ayak Keruh tu. Lepas tu pergi pula tu Salih Muhammad. Lalu pergi sampai mana? Sampai lalu ke KL sana. Lepas tu lalu lagi tu sampai apa? Sungai Perak lah apa. Sampai Kedah. Betul memang lalu. Dia kata betul abang jalan tu betul. Tapi takkan abang boleh pergi semalam je. Salih Muhammad. Tak logik lah abang. Abang nak pergi Kedah apa? Abang pergi lintas jalan tu silap tak sampai. Nak pergi kedai tu pun silap mati syahid kot jalan kena langgar dengan kereta dia kata. Salih Muhammad. Logik tak pada semut pergi berjalan daripada pukul 8.30 malam sampai balik ke sini, pergi jalan pergi Kedah, kemudian patah balik main dekat sini sampai balik 5.30 pagi. Logik tak untuk seekor semut? Saya tanya ni. Logik tak? Tak logik untuk seekor semut. Tapi logik tak kepada seorang manusia? Tak logik. Maka demikianlah tuan-tuan, Allah SWT dalam ni Allah cerita apa ni? Allah cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata Allah sebut asra bi'abdihi. Maksudnya Nabi SAW bukan berjalan sendiri. Kalau Nabi SAW berjalan sendiri, dia tak sampai. Tapi Allah sebut asra bi'abdihi. Nabi diperjalankan. Allah yang memperjalankan hamba dia. Kalau cerita Allah perjalanan hamba dia, bukan cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sehari semalam. Peling sana pun okey dah. Salih Sumat. Tidak ni? Tu. Cuba pegang logik kan. Kalau cerita Allah ni tuan-tuan bukan cerita sehari semalam. Allah nak peling sana, peling sini balik. Boleh? Boleh. Pada sisi Allah. Lebih hebat daripada tu Allah boleh buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terfaham ni? Yang pertama dia panggil apa? Rasulullah SAW dia panggil asra bi abdi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bagi contoh aja 3 jam 4 jam tu kan. Salli Muhammad. Tapi betul-betul lah kalau duduk kat sini daripada dekat apa ni Bukit Bawang ni.
kat sini nama tempat saya duduk ni, nama dia Pengkalan Batu. Salih Ahmad. Sini semua dah siap-siap kan, batu, beruang, bukit. Semua ada kan. Salih Ahmad. Sebelah sini tempat saya ni nama Pengkalan Batu. Turun pergi sikit tu jumpa bukit beruang. Salih Ahmad. Lepas tu turun pergi bawah lagi jumpa Ayat Keroh. Dia pun merata tu, orang atas bukit, celah batu. dalam Ayat Keroh pada batu. Cerita. Tengok Simat. Tengok Salih Ahmad. Tengok. Sebab kalau set waste daripada sini nak balik ke Kedah, kalau straight tak berhenti 3 jam setengah tu. 3 jam setengah. Salih Ahmad. Itu kira ikut apa ni, ikut dia punya apa tu? Dia punya waste lah. Ikut waste. 4 jam lah, 4 jam daripada sini, daripada rumah ni 4 jam. Salih Ahmad. Hadis sama tahu contoh pun kami percaya juga. Percayalah. Biasa berapa jam Farizal, saya biasa berhenti, relax apa semua. Salih Ahmad apa ni, berhenti minum. Tengok berapa jam. Ada daripada rumah 3 jam 20 minit tu, kalau straight je. Orang Melaka sama dengan Ustaz, sama dengan orang Perak Ustaz. Mata dia duduk tu lah. Orang Perak lagi lah, dinding duduk, dalam parit duduk. Kan, lumut, semua duduk. Salih Ahmad kata, "Hi Proton." Kata, "Let's go to parit." Terjun parit. Jadi macam tu lah contoh dia Salih Ahmad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perjalanan dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh buat? Boleh. Allah boleh buat lebih pada tu. Kemudian Allah menggunakan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi di sinilah ulama sepakat, ulama mengatakan bahawa perkataan abdihi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW diperjalankan dengan jasad dan rohnya sekali. Nabi SAW berjalan dengan roh dan jasadnya sekali. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan maka Allahumma salli ala Muhammad itu. Kemudian lailan. Kita pergi satu-satu ni. Lailan. Lailan maksud apa? Al-lail maksud apa? Al-lail. Jawab kan? Al-lail maksud apa? Lawan dia an-nahar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Al-lail maksud malam. Salih ala Muhammad. Lail maksud malam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah tak guna Allah guna perkataan lailan. Apa maksud lailan? Lailan maksud malam. Malam yang separuh, bukan komplit satu malam. Yang ni sebahagian daripada malam saja. Salih ala pagi tadi cari Ibu Yat, mana Ibu Yat tak ada. Cari Ibu Yat. Siapa Ibu Yat sampaikan salam dekat saya tu, yang duk cari tu. Terima kasih duk ingat kat saya. Jadi kalau sebut lailatan maksud satu malam sempurna. Kalau maksud lailatan maksud satu malam sempurna. Tapi kalau sebut lailan itu sebahagian daripada malam. Boleh ambil ni tak? Ambil. Tak boleh nak sana. Boleh. Kan? Jadi sebahagian pada malam. Itu tengok indahnya bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ni cantik dan menarik. Salih Muhammad. Jadi Salih Muhammad tu cerita. Kemudian minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Salih ala Sayyidina Muhammad ke Masjid Aqsa. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Tahir Al-Ashur menyebutkan bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang mencari adat. Peristiwa yang mencari adat. Disebut peristiwa mencari adat ini bermaksud peristiwa mukjizat. Mukjizat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mukjizat Nabi SAW. Sini ambil. Nak sandang sikit belakang ni. Tak ada tempat sandang. Ni pun sedap. Asal-asal main tu. Sana. Sorry dah. Ini pun best. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Sorry lah. Nak apa ni?
Manja-manja sikit. Tolong ambil tu Ustaz. Okey, terima kasih. Ayak dah ayak. Ayak tahu ayak. Water. Okay. Clear water, don't sangka no boya. Jadi teman-teman Ustaz Muhammad, Syekh Amin, Syekh Allah SWT kata apa? Syekh Tahir bin Ashur menyebutkan bahawa perjalanan Isra' Mi'raj merupakan perjalanan yang mencari adat. Iaitulah dia pun sebagai mukjizat yang mana perjalanannya daripada awal hingga akhir hanya memakan masa sebahagian daripada malam saja. So, kita perbetulkan perkataan sikit pada malam ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita perbetulkan perkataan Salih ala Sayyidina Muhammad malam ni. Jangan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena cari sofa macam sofa penyimpan muah besar. Itulah. Duduk atas kayu ni lama-lama dia. Nah. Kena cari ni sofa lembut-lembut sikit lah. Boleh tak? Terima kasih. Meja sekali. Okey. Meja yang elok sikit tau yang. Okey. Nah, iPhone tu sekali Okey. Baik Allah SWT tuan-tuan. Jadi Allah SWT benda yang mencari adat, benda yang Allah SWT kita perbetulkan sikit perkataan. Bukan Farizan sebut perkataan tu, saya segan nak sebut. Jadi kita nak sebut bukan perjalanan satu malam, tapi perjalanan sebahagian daripada malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dan Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan menyebutkan bahawa salli alaihi Muhammad, peristiwa ini merupakan Tuan Syah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini merupakan ujian kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi SAW, sama ada mereka betul-betul beriman ataupun tidak. Ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 60. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ صلي على سيدنا إلى آخر ayat. Salli ala Sayyidina surah Al-Isra ayat 60, Allah sebut, dan tiadalah kami menjadikan pandangan, yakni pada malam Isra' dan Mi'raj itu, yang telah kami perlihatkan kepada kamu, melainkan sebagai satu ujian kepada manusia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Al-Quran, salli ala Sayyidina, dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran, maka semuanya itu tidak menambahkan kepada mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Surah Al-Isra ayat 60. Syekh Amin Al-Syanqiti menyebutkan bahawa Allah menjadikan apa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW daripada perkara dan peristiwa yang pelik dan ajaib yang berlaku pada Isra' dan Mi'raj itu adalah sebagai satu ujian kepada orang ramai. Ini kerana dia antara yang tidak langsung mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahawa ianya tidak mungkin berlaku. Mereka mengatakan juga bagaimana mungkin baginda solat di Baitul Maqdis dan pergi ke 7 tingkatan langit serta melihat keseluruhannya dalam tempoh satu malam sahaja. Kemudian pada waktu pagi sudah berada di Mekah. Inilah satu ujian kepada mereka yang ragu-ragu. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Nabi SAW. Nabi SAW malam tu, keluar malam tu sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, sampai ke Masjid Aqsa malam. Kemudian Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, solat apa dia kata? Kak Nazar, Adinda jadi contoh kepada kami semua apa? Kak Nazar kata apa tu? Semua boleh angguk saja. Ustaz tak minta Star Wars. Minta dah. Minta dah. Bertambah satu-satu. Siapa? Nak tunjuk tu. Jadi tuan Salih Asyik Muhammad. Ada azan sekejap. Kita orang disiap untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. Allahumma rabba sayyidina wa tatamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilatul fadilah wa ba'ath maqam mahmud. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita sambung balik perbincangan kita tentang Isra' dan Mi'raj hari ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita kena ingat bahawa apa yang berlaku dekat Nabi SAW. Nabi SAW berjalan pada satu malam saja. Bila Nabi SAW sampai balik ke rumah mak saudara dia tu, Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, excited nak cerita apa yang Nabi SAW melalui pada malam tersebut. Iyalah tuan-tuan, bukan senang-senang. Nabi SAW dibawa pi. Hebatnya perjalanan Nabi SAW. Kalau kita sendiri pun, kalau kita pergi ke satu tempat yang sangat hebat dan tempat yang sangat istimewa, kita nak cerita ke orang. Tuan-tuan pi, subhanallah, macam New Zealand, tempat yang saya duduk, teringin sangat nak pi ni. New Zealand tak sampai-sampai lagi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang duduk dekat New Zealand, tolong-tolonglah ajak saya pi sana sama. Teringin sangat. Tengok cantik sangat New Zealand. Salih Azimah, teringin sangat nak pi. Salih Azimah, tuan-tuan. Maka Allah Azimah, ada kita yang sampai ke tempat-tempat yang cantik tu, tempat-tempat yang Allah Azimah yang istimewa tu, sudah pasti kita nak bagi tahu kat orang, nak cerita kat orang. Salih Azimah, tuan, nak cerita kat orang. Kita excited balik. Bukan cerita balik sampai kat sana tu, dah tunjuk dah tu, saya pi kat sini, saya main kat sini, saya pi kat sana. Nabi SAW bukan pergi New Zealand. Nabi SAW pergi bertemu dengan Allah. Naik 7 tingkat lagi tu, sampai ke tahap, sampai ke tu Sidratul Muntaha, tempat yang malaikat pun tak boleh nak pergi dah. Nabi SAW pergi lagi sampai bertemu dengan Allah, jumpa dengan para Nabi pun semua. Nabi SAW excited nak cerita apa yang berlaku dekat dia pada malam tersebut. Allahumma salli alaihi wasallam. Ajak kampung New Zealand Pahang boleh lah. Itulah kan saya teringin nak pergi. Saya ada beberapa tempat, beberapa negara yang saya teringin nak pergi. Saya tengok dekat dalam TV, teringin nak pergi. Antaranya New Zealand. Antaranya yang saya teringin nak pergi Jepun. Itu tempat teringin nak pergi yang tak sampai lagi. Banyak negara dah sampai, tapi ada tempat-tempat yang tak sampai lagi. Rasa teringin nak pergi. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Nurano Cameron pun tak sampai lagi. Ya Allah, nanti pergi Cameron lepas PKP Felda New Zealand. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Nabi SAW teringin
nak cerita apa yang baginda Nabi SAW lalui dalam perjalanan tersebut. Tapi apa yang dipesan, yang dikatakan oleh mak saudara Nabi SAW, kata, saya percaya dekat apa yang Nabi SAW cerita dan Nabi SAW lalui. Tapi boleh tak jangan cerita dekat orang lain dulu. Sebab apa? Saya takut nanti mereka tak boleh nak terima, mereka tak boleh nak percaya. Sungguh tuan-tuan, dia merupakan ujian keimanan kepada para sahabat waktu tu. Bila Nabi SAW balik-balik, tuan-tuan, Nabi SAW cerita dekat para sahabat. Ada sahabat yang percaya sebab cerita Nabi SAW. Ada sahabat yang waktu tu yang tak boleh nak terima. Dia beriman tapi tak boleh nak terima. Kelompok ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, langsung tak mau terima dan langsung tak mau beriman dekat Nabi SAW. Tak beriman dan tak terima. Tu betul tak cerita lah. Di kalangan sahabat Nabi SAW yang Islam dah pun tak boleh nak terima kisah ni. Ujian para sahabat Nabi SAW pada ketika tersebut. Kita tak apalah tuan-tuan, kita mafhum dah cerita ni. Tiap-tiap tahun duduk dengar cerita ni, kita percaya dah. Tuan-tuan bayang tak situasi para sahabat yang duduk pada waktu tu, yang Nabi SAW cerita, kata semalam saya pergi sana. Para sahabat, ya Allah, betul ke ni? Dan Nabi SAW pergi, Nabi SAW balik-balik cerita. Jumpa dia antara waktu Nabi SAW jumpa dalam perjalanan, waktu nak pergi cerita kat para sahabat, Nabi SAW berjumpa dengan Abu Jahal. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bila Nabi SAW jumpa dengan Abu Jahal, Nabi SAW cerita benda ni. Dia kata apa? Allahumma salli Muhammad. Apa cerita apa Muhammad? Saya pergi ke Masjid Aqsa tu. Dia kata betul kan ni? Betul. Dia kata tunggu Ustaz. Lebih kurang macam itulah. Tunggu Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunggu Ustaz. Apa? Ni nak panggil semua orang ni, nak mendengar ni kisah best sangat ni. Dia nak himpunkan semua orang dengan tujuannya nak memperlekeh-lekehkan. Dia jumpa satu point untuk jatuhkan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuliah kita pada malam ni dianjurkan oleh Surau Al-Jannah Rimbayu. Tapi saya pun tak tahu Taman Rimbayu ni kat mana. Boleh tak tolong? Sebab dalam poster pun sebut Taman Rimbayu saja, tapi tak sebut negeri mana, tempat mana. Saya pun tak tahu. Kalau boleh tolong pihak masjid tolong komen sikit dekat situ. Maksudnya ramai yang tanya ni di mana ni tempat ni, negeri mana, tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya semak di Palestin dekat Masjid Aqsa ke? Itu pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Abu Jahal bila jumpa dapat point ni, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun guna point ni nak jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilah nak pergi himpun. Dia pun dalam perjalanan nak pergi himpun orang tu, dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Selangor, kat mana? Dia kata apa ni? Dia kata Bakar. Lebih kurang betul lah. Bakar. Ini apa Bakar kita? Di Teluk Panglima Garang, Bandar Rimbayu, di Teluk Panglima Garang, Selangor. Saya cuma. Saya pernah sampai dah tu. Dekat Teluk Panglima Garang. Saya cuma. Teluk Panglima Garang sebelah Kota Kemuning saja. Lalu tuan-tuan muslimat jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang Sayyidina Abu Bakar kata? Siapa cerita kata benda ni? Muhammad lah cerita. Kalau Nabi SAW cerita, bukan cerita Masjid Aqsa, lebih daripada tu pun aku percaya. Dan maka Abu Jahal kata, tak boleh pakai dah Sayyidina Abu Bakar ni. Tak boleh pakai cerita. Tapi iman, dia beriman. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang terpercaya. Sebab dialah di antara orang pertama yang percaya akan kisah Sayyidina Muhammad yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Ada orang tak percaya. Depa berimpun. Depa kata, Allahumma salli alaihi Muhammad. Tak apa. Dia kata, himpun ramai. Ada orang di kalangan depa yang pernah sampai ke Masjid Aqsa. Ini ulama cerita apa? Pasal apa Nabi SAW pergi Masjid Aqsa? Pasal apa Nabi tak langsung tak naik turun ke atas saja? Dia dah terfikir lah lagu tu. Yang pertama kata, Allah memang Allah nak susun dia. Taklah ada hikmah dia. Pasal apa Allah? Boleh tak Allah nak buat naik daripada Masjid Haram tu turun naik atas? Turun naik atas saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa Allah bawa Nabi SAW daripada Masjid Haram pergi Masjid Aqsa dulu? Boleh daripada Masjid Aqsa baru naik ke langit? Pasal apa? Sebab kata ulama,
inilah Allahumma salli ala Muhammad, jalan supaya orang-orang yang mendengar kisah Nabi SAW percaya kisah yang berlaku dekat Nabi SAW. Sebagai dia panggil apa? Support. Bukan support, dia panggil apa? Dia panggil hujah. Hujah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tak pernah physically sampai kat Masjid Aqsa melainkan pada waktu tersebut. Dan orang-orang yang pernah sampai kat Masjid Aqsa, Nabi SAW cerita tentang apa Masjid Aqsa tu lagu mana. Lalu tuan-tuan saya semat, Nabi SAW pun cerita. Dia bertanya, betul kalau Muhammad hang pernah sampai dekat, betul-betul yang pergi kat Masjid Aqsa malam tu, cerita dekat aku macam mana Masjid Aqsa tu sebenarnya. Tuan-tuan yang jadi AJK Masjid ni, surau Al-Jannah ni, yang jadi AJK Masjid, yang jadi AJK surau Al-Jannah ni, cuba cerita kat saya lah ni, dengan immediately, dengan lah ni juga ni, berapakah kipas yang ada dekat dalam surau tu? Cerita. Boleh juga ni. Lah ni juga berapa kipas yang ada dah? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya silap tak ingat. Kita yang duk jaga surau tu sendiri, kita pun tak ingat berapa kipas yang ada. Nabi SAW sampai dengan tempoh yang sekejap, sampai Nabi SAW semayang dengan para Nabi. Kemudian Nabi SAW naik di Mi'raj kan, bertemu dengan Allah. Nabi SAW tak sempat nak kira pintu berapa, tapi ditanya, ceritakan, gambarkan kepada kami bagaimana Masjid Aqsa itu sebenarnya. Nabi SAW nak cerita lagu mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah menzahirkan di depan Nabi SAW, seolah macam Nabi SAW nampak Masjid Aqsa depan dia, dan Nabi SAW cerita sedetail-detail tentang Masjid Aqsa. Pintunya duduk kat sini, tiangnya begini, sebagainya, begitu, begini, cerita sampai menimbulkan ketakjuban kepada di kalangan orang-orang musyrikin yang pernah sampai kepada Masjid Aqsa. Percaya tak? Tak percaya juga. Yang mana tak percaya tetap tak percaya. Tuan-tuan, itulah yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia merupakan satu perkara yang menguji iman para sahabat yang berlaku pada ketika tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada yang percaya, ada yang beriman kemudian percaya, ada yang beriman tapi kemudiannya tak percaya, tak boleh nak terima dengan akal. Yang ketiganya orang yang langsung tak beriman. Syekh sallallahu alaihi wasallam tambahan pula, kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah kisah yang mutawatir, yang tidak boleh disangkal lagi. Syekh Amin Al-Shanqiti menyebutkan peristiwa berkenaan Isra' dan Mi'raj adalah kisah yang mutawatir. Ini bermakna sesiapa yang menyangkal kisah ini, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Bahkan Allah sendiri menyangkal orang yang menafikan peristiwa ini. Firman Allah Ta'ala, afatumarunahu ala ma yarah. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang dilihatnya itu? Surah An-Najm ayat ke-12. Justru peristiwa Isra' dan Mi'raj bukanlah cerita dongeng semata-mata. Jauh sekali jika mengatakan peristiwa ini palsu dan direka-reka. Ianya disebutkan dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yang tinggal hanyalah bagi kita mengetahui kisah-kisah sahih yang berlaku sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj itu. Kisah Isra' Mi'raj ini diceritakan dalam hadis-hadis yang panjang. Dia juga diriwayatkan dalam beberapa hadis yang muktabar. Di antaranya Sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, Musnad Imam bin Ahmad daripada Anas bin Malik, dan Dalail An-Nubuwah daripada Imam Al-Baihaqi, dan juga terdapat dalam beberapa sumber-sumber yang lain yang merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dan kemuncak kepada Isra' dan Mi'raj itu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Allah ambil satu benda nama solat. Kewajipan solat. Saya pun pernah sampai dah dekat Masjid Aqsa, tuan-tuan. Dan saya sebab nak cerita tentang tempat batu tu, Kubatu Sakhra tu. Nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah ceramah-ceramah Isra' Mi'raj yang lain. Ni baru part 1 ni, Isra' Mi'raj ni. Nanti akan ada lagi program-program Isra' Mi'raj yang lain yang saya akan buat secara langsung. Saya akan ceritakan tentang apa yang ada sebenarnya di Masjid Aqsa tu.
Saya akan cerita dekat tuan-tuan. Allahumma salli mat tuan-tuan. Nanti kalau saya cerita semua malam ni, nanti solat Jumaat tak ada modal pula nak cerita Isra Mi'raj yang lain-lain tu kan. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang, yang kemudian nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan apa yang ada dalam kawasan Masjidil Aqsa tu. Apa yang pernah berlaku sejarah Masjid Aqsa tu, saya akan ceritakan kepada tuan-tuan insya-Allah. Kemudian dalam yang lain nanti perjalanan Nabi SAW, apa yang Nabi SAW lalui. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai Isra dan Mi'raj yang berlaku pada Nabi SAW. Ingat, Isra ialah perjalanan darat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia panggil Isra. Dan Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah perjalanan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah pertemuan dengan Allah SWT untuk mengambil perintah semayang. Nah, itulah yang berlaku pada Nabi SAW. Total keseluruhan tersebut disebut sebagai Isra dan Mi'raj, mukjizat yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau Al-Jannah, bandar bandar apa? Rimbayu. Saya selamat Rimbayu yang saya selamat Rimba Bayu tu. Rimba Bayu jadi sambung dua-dua sekali jadi Rimbayu. Saya selamat. Kalau Rimba Bara lain pula. Kalau Rimba Bara tu kumpulan rock dalam cerita rock. Gitu. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian yang mengikuti kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih kepada pihak penganjur. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan sedikit pencerahan dan menambah keimanan kita kepada apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW yang dinamakan sebagai Isra dan Mi'raj. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah-kisah ni dalam pertemuan kita yang akan datang yang membincangkan tentang Isra dan Mi'raj dalam bulan ni. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.